Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair ya karim. Yang saya kasihi Tuan Imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita dan Allah masih lagi memberi peluang untuk kita hidup. Walaupun dalam keadaan setengah kawan-kawan kita tak berapa sihat, tapi namun yang tak sihat pun nak juga hidup. Minta panjang umur. Jarang kita dengar kawan-kawan kita yang sakit, demam, tak dapat jalan, jarang minta mati. Jarang. Semuanya mengharapkan kawan-kawan datang minta tolong doa. Minta tolong doa, tolonglah doa tak makngah. Minta panjang umur. Ada di Temeloh Jaya, tuan-tuan sekalian, bila teringat sebut makngah. Saya ni suka juga bergurau dengan makngah. Dia pangkat mak lah dengan saya. Makngah. Bukan Pak Ngah. Makngah di Temeloh Jaya. Dia umur dia 87 tahun. Alhamdulillah Allah masih lagi bagi dia gagah berjalan. Dapat ke masjid. Tiap waktu datang masjid. 87 tahun. Alhamdulillah. Dan sering bila berjumpa dengan saya, Ustaz, tolong doakan makngah panjang umur. Padahal dia panjang dah, tuan-tuan. Lama dah tu hidup dia. Minta lagi. Tolonglah Ustaz. Makngah ni pun lutut tak berapa gagah dah. Tapi Alhamdulillah kata dia dapat juga ke masjid. Syukur Alhamdulillah. Pagi-pagi lepas subuh jumpalah dengan makngah dia. Tuan-tuan. Tapi bila jumpa je, dia minta doakan. Saya terus doakan. Semoga Allah panjangkan umur makngah. Semoga sihat. Tuan-tuan. Dia tidak minta. Ustaz 87 dah ni. Jalan tak bergagah. Minta mati je lah. Dah, tuan-tuan sekalian. Nak juga hidup. Macam ibu-ibu di belakang ni lah. Tuan-tuan, ada yang dekat umur 80 ada dah ni. Masing-masing 70 lebih. Kalau 70 tahun lebih itu, tuan-tuan sekalian, dia umur dah. Subsidi dah kalau ikutnya. Umur subsidi. Jadi kalau nak ikutnya, kalau ngikut adat, tak lama dah. Ngikut adat. Tuan-tuan. Sebab jarang je orang yang umur sampai 90 lebih. Baru angan-angan nak capai umur 90, 88 mati dah. Tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau dah umur 70 lebih, Pak Ngah 70 lebih dah tak? Oh, tu dia. Cakap orang putih itu bukan main. Tuan-tuan. Agak-agaklah Pak Ngah kalau saya tanya, Tuhan bagi sihat ni, agak-agak Pak Ngah nak umur sampai berapa? 1000 bulan. Tahun Masihi. Kalau 1000 bulan tahun Hijrah senang kita kira. Kalau 1000 bulan tahun Hijrah mudah kira. Dia lebih kurang hampir 84 tahun. Sikit ingat Pak Ngah minta umur 80 lebih je. Ada seorang pakcik tu saya tanya. Pakcik agak-agaklah kalau izin Tuhan nak
bagi panjang umur tak sakit ni. Nak sampai berapa umur? Dia kalau boleh lah Ustaz. Pak Cik ni kalau boleh nak pecah rekod sampai umur 120 tahun. Kata dia. Oh, tuan-tuan. Itu, ya. Jadi tuan-tuan, tak kisahlah. Ya, kita boleh meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umur, dan minta diberi sihat, panjang umur dan dikuatkan iman. Bila panjang umur jangan lupa bertambah amal ibadat. Bila panjang umur jangan lupa kena tambah amal ibadat. Dia kaedah mudah aja tuan-tuan. Kalau dah Allah bagi besok sehari lagi, Allah bagi kita hidup, kena tambah sikit lagi ibadah. Kena tambah sikit lagi. Kalau lepas sembahyang malas nak berzikir, lepas sembahyang tu kena berzikir. Sebagai apa? Sebagai mensyukuri nikmat umur yang Allah bagi, yang mana ada rakan kita dah meninggal dunia. Tapi Allah bagi masih lagi berpeluang di atas muka bumi ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian. Malam ini kita nak bicarakan sedikit hal hukum hakam yang berkaitan bagaimana hukum orang yang sembahyang jenazah dalam keadaan dia seorang yang masbuk. Yang kita tahu sembahyang fardu je. Tuan-tuan. Orang perempuan boleh tak sembahyang jenazah? Boleh. Dapat pahala tak? Dapat. Rugi kalau orang lelaki solat jenazah di sini, orang perempuan ada. Rugi kalau tak sembahyang jenazah. Dan dapat pahala. Dan bila berkaitan dengan sembahyang ini, sudah tentu dia macam sembahyang fardu juga. Ada orang yang sembahyang bersama dengan imam, ada orang yang terlewat daripada imam. Sembahyang jenazah. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan biasa sembahyang jenazah kan? Ada tak waktu terlewat? Ada. Sampai-sampai orang dah tengah sembahyang. Sampai-sampai orang tengah sembahyang. Apa kita nak buat? Tunggu sudah. Itu yang mudah jawapan. Tuan-tuan. Orang nak sembahyang, dah umum dah sembahyang jenazah ni dekat seorang. Kita keluar daripada rumah, sampai-sampai orang tengah sembahyang. Perempuan lelaki sama je. Dan ada orang perempuan dia suka solat jenazah. Bila ada solat jenazah, dia sembahyang jenazah. Tambah pula kalau suami dia sendiri meninggal dunia. Ada anak perempuan, suami isteri sembahyang jenazah, anak perempuan pun sembahyang jenazah. Ada setengah tu buat di rumah, ada setengah di masjid. Tak kisahlah di mana-mana, tuan-tuan. Banyaknya yang berlaku bila kita sampai dengan niat nak solat jenazah, sampai ke tempat itu, orang sedang sembahyang jenazah. Jadi apa yang kita buat? Setakat ni yang kita buat, kita pakat tak sembahyang terus dah. Betul kan? Betul tak tuan-tuan? Elok kita belajar malam ni. Dapat sikit pun malam ni tak apa dah. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan ingat, amal lah. Boleh amal. Dan satu ketika nanti kalau kita terlewat, kita pun sembahyang. Teringat apa yang kita buat ini. Ini satu peningkatan dan penambahan ilmu. Dan itulah salah satu daripada tanda kita syukur kepada Allah sebab Allah panjangkan umur kita. Makin panjang umur, makin kita rasa minat untuk nak belajar. Kita ni tuan-tuan sekalian sebenarnya walaupun dah puluh tahun kita belajar, tapi kita rasa lagi kita belajar, lagi banyak kita tidak tahu. Betul tak? Lagi kita belajar, lagi banyak tidak tahu. Lagi kita membicarakan tentang hukum hakam, lagi banyak rupa-rupanya aku tak tahu.
Ya, dalam sembahyang pun tak selesai lagi, tak apalah, kita ambil sikit-sikit tuan-tuan. Ya, orang-orang lama ni dia tak boleh belajar banyak-banyak. Tak boleh tuan-tuan, belajar banyak-banyak. Ya, dia macam kereta juga. Kereta umur 50 tahun. Oh tuan. Kereta 50 tahun umur. Agak-agak boleh berjalan, berani bawa berjalan jauh tak tuan-tuan? Dah, pergi ke Pekansari je. Ya. Daripada Payapulai, kereta dah umur 50 tahun tuan-tuan. Nak pergi berjalan jauh, Kuala Lumpur tak berani dah, bawa ke Pekansari. Itu pun nak sampai Pekansari 3 kali mati. Tuan-tuan sekalian. Lebih kurang dengan orang juga. Kalau dah umur 70, 80 tahun tuan-tuan, boleh berjalan jauh dah? Dah. Keluar daripada rumah, jalan, nak menuju ke masjid, itu pun dengan tongkatnya, dengan berhenti sekejapnya tuan-tuan. Samalah. Ya. Tapi tak apalah tuan-tuan, alhamdulillah kita syukur. Ya, Allah bagi lagi ya, kita peluang, akal kita waras, ya, dapat kita buat ibadat. Baik. Bagaimana para ulama mengajar orang yang masbuk dalam sembahyang jenazah? Ahli-ahli fiqh sependapat, ya, para fuqaha sependapat mengatakan bahawa orang yang masbuk hendaklah mengikut imam apa yang dia sempat. Orang yang masbuk, iaitu orang yang tertinggal daripada imam. Sama ada 1 rakaat, 2 rakaat, 1 takbir, 2 takbir, 3 takbir dalam solat jenazah, 4 takbir dalam solat Id, solat raya, sampai 5 takbir tertinggal, sampai 6 takbir tertinggal. Sempat-sempat dengan imam takbir yang ke-7. Tuan-tuan. Ni dia. Kalau kita tidak ada panduan ilmu ini, maka kita akan terkapai-kapai melakukan ibadah. Tak ada keyakinan. Mulalah waktu itu, hati kita berdebar-debar dan serba salah tak tentu arah. Ya, nak tanya orang waktu itu bukan tempat dia dah, bukan masa dia. Ya, jadi kita buatlah dalam keadaan yang kita mengagak-ngagak. Walhal Allah bagi umur kepada kita, ada masa pun untuk belajar. Ya, ada masa untuk belajar. Tapi kita tak ambil peluang itu. Tak apa belajar sikit tuan-tuan sekalian, lebih baik daripada langsung tak belajar. Ya. Dalam keadaan umur yang begini tuan-tuan sekalian, tak boleh belajar banyak dah. Belajar sikit-sikit. Sikit-sikit. Dia tak boleh belajar macam pelajar sekolah dah, tak boleh tuan-tuan. Ya. Bercampur-campur dia punya tajuk tak. Kita belajar sikit-sikit. Dapat sikit pun alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya dapat kita menyelesaikan dalam solat jenazah apabila kita menjadi orang yang masbuk. Tuan-tuan kan pernah ada waktu tak sempat sembahyang jenazah kan? Tuan-tuan betul tak? Ha? Bukan kita sampai orang dah siap. Dah, kita sampai orang tengah sembahyang. Kita ambil keputusan untuk selamat, tak sembahyang terus. Keputusan mudah. Aku nak mengikut ni, nak mengikut macam mana? Aku tak tahu tak imam berapa kali takbir dah ni. Kan besok aku masuk, dia dah takbir akhir. Aku baru sekali. Dah dia beri salam. Tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya, itu. Sebab itu kita tengok orang sembahyang jenazah ni, tuan-tuan sekalian, jarang ada yang masbuk. Tidak sebagaimana sembahyang fardu. Jarang ada yang masbuk. Betul kan? Tak ada tuan-tuan. Kalau mula sembahyang, habis sama-sama. Kenapa tak berlaku masbuk? Sebab orang yang lambat datang tadi, pakai hukum dia tak sembahyang terus. Sebab apa? Sebab tak tahu. Sebab tak berani. Sembahyang fardu sebab hari-hari. Hari-hari sembahyang fardu.
Kalau si Mamat tu hari dia memang tabiat dia masbuk je sepanjang masa. Tak ada masalah bagi dia. Ya? Ada orang tabiat dia tahiyat akhir baru sempat dengan imam. Tuan-tuan. Tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir baru sempat dengan imam. Tuan-tuan. Nampak ya? Ha. Ada orang semayang mari semayang raya. Dia tak pernah semayang. Umur 60 tahun baru sedar diri tu. Ya? Baik. Nanti kita cerita. Ya? Semayang 2 kali. Ya? Orang dah siap dah semayang. Ada 4-5 orang lagi tadi nak masuk tak berani. Ya? Dia pakai geng dia, tak apa kita tunggu. Kita tunggu orang selesai dulu. Lepas tu semayang. Boleh? Tak ada masalah. Ya? Boleh. Dia yang biasa banyaknya berlaku, hak yang tu pakai tak semayang terus dah. Nah, kalau dia tunggu tak apa, tak ada masalah. Dapat juga solat jenazah. Buatlah 3-4 orang pun tak ada masalah. Ya? Baik. Ulama sependapat mengatakan bahawa orang yang masbuk hendaklah mengikut imam apa yang dia sempat. Faham ya? Apa yang dia sempat. Dia kena ikut imam. Kalau imam takbir dalam sembahyang jenazah, dia sampai imam takbir yang ketiga. Dia takbir yang pertama. Kalau imam takbir yang ketiga, kita takbir yang ketiga solat jenazah, kita baca apa tuan-tuan? Ingat tak? Tuan-tuan, baca doa. Yang ketiga. Yang pertama baca Fatihah. Yang kedua selawat pada Nabi. Selawat yang sempurnanya dalam selepas takbir yang kedua sebagaimana selawat pada tahiyat akhir itu. Ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat dia. Ya. Yang kedua, takbir yang ketiga doa untuk si mati. Sebab itu para ulama pesan. Tuan-tuan, para ulama pesan ya kepada orang yang nak sembahyang jenazah. Orang yang nak solat jenazah, ya, ulama pesan pada takbir yang ketiga nanti, selepas takbir yang ketiga, doalah dengan sungguh-sungguh, dengan seikhlas hati. Doa. Ya. Dalam sembahyang itu. Untuk si mati. Doa antaranya yang paling yang Nabi suruh kita minta supaya Allah ampun dosa si mati. Allahumma fir lahu. Ya. Doa supaya diampunkan dosa untuk si mati. Baik. Jadi ingat pesan ulama ini, para fuqaha pesan, orang yang masbuk hendaklah dia mengikut imam apa yang hanya dia sempat. Apa yang dia sempat. Kalau dalam solat jenazah, kita sampai orang tengah sembahyang. Kita sampai orang tengah sembahyang, waktu itu imam dah takbir yang ketiga. Kita baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, takbir yang pertama. Imam takbir yang ketiga. Tuan-tuan, imam akan baca doa untuk si mati. Kita baca apa? Kita baca Fatihah. Bukan baca doa. Kita baca Fatihah. Ya, sebab pada waktu itu kita berada pada takbir yang
yang pertama. Baik. Ada orang, Tok Imam ada setengah tu dia baca doa untuk si mati tu panjang sikit. Hak kawan ni dah lambat tadi, dia baca Fatihah laju. Bila Fatihah laju, habis dia dulu, dia pun takbir yang kedua. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dah habis dah selawat. Selawat pula pendek je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Kerana nak kejar Tok Imam tadi. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia telah mendahului imam. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, siapa yang telah tertinggal 2 takbir, imam takbir yang ketiga, dia takbir yang pertama. Walaupun dia dah habis Fatihah, imam masih lagi baca doa, dia tak boleh takbir. Dia tak boleh takbir. Ya. Takbir dalam solat jenazah itu rukun. Dalam sembahyang raya, kita disunatkan takbir 7 kali. Rakaat yang pertama. Takbir 5 kali rakaat yang kedua. Baik, takbir yang pertama itu, rakaat yang pertama, sunat 7 kali. Ada orang dia datang lambat sembahyang raya. Waktu itu imam dah takbir 5 kali. Imam dah takbir 5 kali. Maka makmum yang lambat tadi, ya, bila imam nak takbir yang ke-6, dia sedang elok takbiratul ihram. Imam takbir yang ke-6, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Takbiratul ihram. Baik. Imam takbir yang ke-6 tadi, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kita nak baca doa iftitah tak dah lah tuan-tuan. Terus je baca zikir yang sebagaimana imam baca. Imam takbir yang ke-7. Ya, imam takbir yang ke-7, kita takbir yang kedua. Nampak? Imam selepas takbir tidak disunatkan baca subhanallah. Terus saja baca Fatihah. Imam lepas takbir Allahu Akbar yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca. Jadi kita tadi baru 2 kali. Baru 2 kali. Jadi boleh tak kita tambah? Takbir yang tak cukup lagi 5 ni. Tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Bila kita tambah, bermakna kita buat apa yang imam tidak buat. Itu yang disebut orang yang masbuk. Orang yang telah tertinggal daripada imam. Takbirnya. Jadi, imam takbir sempurna 7 kali. Kita yang terlewat tadi, tak boleh tambah. Padahal boleh je tambah masa imam baca Fatihah. Ramai pun orang tambah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hak sebelah pun kibah dulu. Allah. Tuan-tuan sekalian. Main pakat kibah habis. Oh. Bawa selerak ni. Tak boleh. Maknanya kalau kita tengok ada orang takbir yang imam tidak takbir, maka dia tak belajar. Ini pentingnya ilmu, tuan-tuan. Ini pentingnya ilmu. Takkanlah Allah bagi umur kita sampai 70 tahun, sembahyang raya pun tak erti. Betul tak? Takkanlah sampai tak erti. Takkanlah Allah bagi sampai umur dekat 80 tahun, sihat pula tu. Tapi bab sembahyang fardu, masbuk, muafiq pun tak erti.
Malu kita pada Tuhan, tuan-tuan. Malu kita pada Allah. Kerana Allah bagi kita hidup ini untuk belajar tentang ibadah. Ibadah solat itu wajib. Maka Nabi suruh kita belajar tentang solat itu. Supaya kita dapat sembahyang dengan betul. Baik. Tuan-tuan. Dan ulama kata, makmum yang masbuk mengikut imam apa yang dia sempat dan dia sempurnakan apa yang dia tertinggal daripada imam. Ya, dia sempurnakan apa yang dia tertinggal daripada imam. Macam contoh kalau sembahyang fardu dia sempat 3 rakaat. Maka tambah lagi 1. Ya. Sembahyang jenazah dia tak sempat 2 takbir. Imam takbir yang keempat, imam pun baca doa. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya. Kalau jenazahnya lelaki. Kalau Arab tak baca dah, tuan-tuan. Kalau di Mekah, Madinah, ya. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali salam. Baik. Tak apa dah tu tuan-tuan sekalian. Sekali ke 2 kali sah. Ya, sebab berkenaan dengan salam dia tadi pun berlaku khilaf di kalangan ulama. Tapi kita 2 dalam mazhab Syafi'i. Ya, ke kanan dan ke kiri 2 kali salam. Baik. Jadi bagaimana kita tengok apa pandangan ulama kita di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Iaitu berkenaan dengan orang yang tertinggal takbir sembahyang jenazah tadi. Ni nanti tuan-tuan kalau kita ingat yang ni, ya, tuan-tuan jangan takut. Tak payah takut. Ya, tak payah takut. Kita boleh, kita ada keputusan dia. Ya, ada cara macam mana nak buat. Ulama Syafi'i mengajar orang yang masbuk hendaklah melakukan takbir dan membaca Fatihah. Nampak? Ya. Orang yang masbuk dia hendaklah takbir, iaitu takbir yang pertama baca Fatihah. Solat jenazah ni ya. Solat jenazah. Baik. Sekalipun imam dalam takbir yang lain, iaitu takbir yang ketiga ataupun takbir yang kedua. Ya, kalau takbir yang keempat tu mungkin tak apa nak sempat dah. Ya, sebab doanya pendek sangat. Ya. Baik, jadi makmum tetap takbir yang pertama dan dia hendaklah membaca Fatihah. Ya. Sebab ya, cara sembahyang jenazah selepas takbir yang pertama bacaannya Fatihah. Baik. Cuma beza dia, makmum ni dia tak boleh tambah takbir selagi imam tak takbir. Duduklah situ. Ya. Menurut pandangan yang paling asah, iaitu yang paling tepat di dalam mazhab Syafi'i, yang paling sahih, jika imam melakukan takbir yang lain sebelum makmum sempat memulakan Fatihah, umpamanya imam melakukan takbir selepas makmum melakukan takbir yang pertamanya, iaitu takbiratul ihram. Ya. Kita ni sampai tuan-tuan, imam dah tengah duk baca selawat pada Nabi, takbir yang kedua. Ya, duk baca tu sedang molek tuan-tuan sekalian. Ya, sedang molek, kita baru nak takbir yang pertama, tok imam pun takbir yang ketiga. Tok imam takbir yang ketiga. Ya. Maka dia pun takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar.
Ya, maka kita baca Fatihah. Ada waktu imam dah sedang baca selawat, kita baru masuk. Imam dah nak habis selawat dah, kita baru masuk. Kita pun Allahu Akbar. Baru nak baca Fatihah, imam pun takbir. Allahu Akbar. Dia takbir yang ketiga. Bagaimana kita ni? Nak baca Fatihah ke tidak? Tinggalkan Fatihah, ikut takbir imam. Sebagaimana dalam solat fardu. Kita sampai baru nak angkat takbir, tu imam dah nak habis bacaan surah. Nak habis dah baca surah. Ya? Tu imam pula tahu ni kita masuk lambat. Sebab sebelum masuk batuk dulu. Tu imam tahu dah batuk ni Pak Ngoh punya batuk lagi. Dah mari semayang lambat semua. Kata tu imam. Tuan-tuan sekalian. Tak apa, senang, mudah. Bagi contoh Pak Ngoh aja. Tuan-tuan sekalian. Ya, dengar buka pintu tu, kik bunyi. Tok imam pun terus wala dhalli tadi, terus ni Pak Ngoh ni lambat semua. Ya. Tok imam pun nak marah juga ke Pak Ngoh tu. Ngelak. Ya, bukan tok imam ni dah. Pak lain. Tuan-tuan. Dengar je batuk Pak Ngoh terus ambil inna a'tayna. Nanya betul tok imam ni. Pak Ngoh baru melangkah. Dengar inna a'tayna, menggelabah lari kawan tu. Sampai dekat soft, jatuh pulak. Rebah pulak, tuan-tuan. Bangun pulak. Dalam keadaan begitu, usolli tu takbir. Allahu Akbar. Tok imam pun rokok, tuan-tuan. Tok imam pun rokok. Baru takbir. Allahu Akbar. Tok imam pun Allahu Akbar. Bismillah pun tak ada. Tinggal segalanya ikut imam. Kenapa? Kerana itu yang dikatakan makmum masbuk. Walaupun sempat rakaat yang pertama dengan imam, cuma dia sempat rokok bersama imam. Tak sempat baca Fatihah. Maka dia dapat rakaat bersama imam. Tetapi status dia makmumnya namanya masbuk. Kenapa? Kerana tak sempat dia berdiri bersama dengan imam sekadar tempoh bacaan Fatihah. Nampak ya? Sama dengan solat jenazah tadi. Tuan-tuan. Maka baru lagi takbir nak baca Fatihah, tok imam takbir pula. Allahu Akbar. Maka tinggalkan Fatihah. Takbir bersama dengan imam dan baca pada takbir yang kedua dan keadaan pada imam waktu itu takbir yang ketiga. Jadi makmum hak kita ni lewat ni tadi, Fatihah pun tak dan tadi, sempat satu takbir bersama dengan imam. Ya? Takbir yang kedua, imam takbir yang ketiga, kita takbir yang kedua. Maka imam baca doa untuk si mati. Kita bacanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berpendapat bahawa dia adalah solat. Maka setiap solat itu adalah mesti berwuduk. Tak apalah kalau dah khilaf kata tak dapat, tak apa dia pegang yang tak dapat, tak payah berwuduk tu. Tak payah berbalah, tuan-tuan. Ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, silakan. Ya. Dan disebut ini sembahyang jenazah ini Nabi sebut solat ke apa?
Kalau dalam hadis apa? Nabi sebut solat jenazah. Ya. Solat, tak solat. Maka diwajibkan. Ya. Syarat sah solat wuduk. Ya. Cuma yang kata tak payah, hatta sembahyang sunat pun berwuduk. Ya, sebab itu sifat solat jenazah. Itu sifat solat jenazah. Dan apa tujuan solat jenazah adalah doa untuk si mati. Doa untuk si mati. Tuan-tuan Dan doa itu Nabi ajar pada rakaat yang pertama baca Fatihah. Kenapa baca Fatihah? Sebelum berdoa, adab berdoa mesti puji-puji Tuhan. Ya, antara yang sunatnya sebelum berdoa puji Tuhan. Yang kedua, sebelum minta apa-apa dengan Tuhan, selawat dulu kepada Nabi. Itu yang kedua. Lepas takbir yang kedua. Lepas selawat, barulah minta apa-apa yang kita nak. Itu adab berdoa, tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak berdoa, jangan lupa dua perkara. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu paling ringkas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sunat. Puji Tuhan dulu sebelum minta. Tuan-tuan, kita nak minta dengan manusia, nak minta suatu benda. Kalau tuan-tuan minta dengan pegawai, nak tanah satu lot, tuan-tuan minta dengan kasar ke dengan lemah lembut? Dengan puji. Puji dia dulu ni tuan-tuan. Tepuk-tepuk punggung dulu. Ya, hak mana boleh tepuk? Puji dulu. Ya, ajak mengetih dulu. Tuan-tuan. Lepas mengetih, ajak makan malam pula. Dah beberapa bulan. Ya, akhirnya tak dapat juga. Itulah susahnya minta dengan manusia. Minta dengan Tuhan mudah. Tuhan confirm bagi. Cuma Tuhan bagi itu bukan dalam bentuk, ada waktunya, bukan dalam bentuk benda yang kita nak. Ya? Tetapi Tuhan bagi ada waktu-waktunya, benda hak kita tak minta, tetapi Tuhan bagi, kerana itulah keputusan yang paling tepat yang Allah bagi kepada kita. Tugas kita minta aja tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan tukar dalam bentuk yang lain. Baik. Baik ya? Jadinya, tuan-tuan, jika imam melakukan takbir yang lain sebelum makmum sempat memulakan Fatihah, umpamanya imam melakukan takbir selepas makmum melakukan takbir pertamanya, maka makmum hendaklah ya melakukan takbir bersama-sama dengan imam. Padahal tak sempat baca Fatihah tadi. Kalau tuan-tuan sempat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tok imam apa? Allahu akbar. Tinggal baki Fatihah, ikut imam. Ya, tuan-tuan. Sebab kita yang masbuk tadi. Yang terlewat tadi. Ya. Baik. Dan gugurlah bacaan Fatihah serta hendaklah dia mengikut imam seterusnya seperti imam rokok dalam sembahyang fardu. Bukan rokok dalam sembahyang jenazah. Ya, tuan-tuan. Sesudah takbir, orang yang masbuk, maka dia hendaklah melakukan ya rukuk sebagaimana dalam sembahyang fardu, ya. Seperti sembahyang fardu, hendaklah dia rukuk bila imam dah takbir. Yakni bersama rukuk bersama dengan imam. Ya, tuan-tuan sekalian, tengok hebatnya tuan-tuan sembahyang. Fatihah ini adalah rukun. Ya. Fatihah ni rukun, tetapi bila makmum ni terlewat, tak sempat baca Fatihah. Ya, tinggal Fatihah, kena ikut imam. Tinggal Fatihah, ikut imam. Nampak tuan-tuan sekalian? Power tak power imam. Ya, tinggal Fatihah. Semua orang kena ikut. Siapa hak sembahyang di belakang dia?
Perdana menteri ke, raja ke, semua kena ikut belaka. Tuan-tuan. Baik. Apabila imam memberi salam, maka orang yang masbuk wajib meneruskan takbir yang terluput dan bacaan-bacaan di dalamnya. Ya, ini dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi cara dia macam mana tuan-tuan? Kalaulah kita sempat 2 takbir saja bersama dengan imam. Imam takbir yang keempat, kita baru 2. Imam takbir yang keempat, kita baru 2. Tuan-tuan. Jadi bila imam takbir yang keempat, ya Allahu Akbar, imam baca doa pendek je. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi kita nak baca waktu itu, kita baru yang kedua, nak baca selawat pada Nabi. Nampak? Maka kita baca selawat yang pendek, sudahlah tuan-tuan sekalian. Baca selawat yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Tok Imam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang ramai buat. Tok Imam beri salam, dia pun beri salam. Ya, tambah 2 takbir. Tambah 2 takbir. Katakanlah kita tadi nak tambah lagi 2, tuan-tuan. Tok Imam duk beri salam ni. Biasa tempat kita ni, Tok Imam lepas beri salam, ada pula zikir yang pendek pula tu. Tak. Ada tahlil sikit. Baik, tak apalah tu. Ya, jadi kita ni tadi, lepas imam beri salam, kita pun Allahu Akbar. Ya, bacalah doa untuk si mati. Kalau tuan-tuan rasa nak cepat, sekadar untuk melepaskan doa, bacalah doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah? Cukup? Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Nak baca tak doa yang keempat? Tak payah baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Siapa nak baca? Ya? Ini dia. Dalam mazhab kita Syafi'i. Itu cara dia, tuan-tuan. Rasa-rasa boleh buat? InsyaAllah. Nanti Tuhan test sekali nanti. Ya? Tengok-tengok, jadi sungguh, kata dia. Ya? Baru nak ni teringat balik. Macam mana aku belajar dulu? Kelabu asap, kata dia. Pakai tunggu orang siap lah. Ya? Tuan-tuan sekalian. Boleh? Cukup sekadar itu, tuan-tuan sekalian. Ya, saya. Ya. Beritahu, ajar. Dia tuan-tuan sekalian, dia sembahyang jenazah ni, sembahyang raya. Ya? Adalah hukum dia boleh. Bukan sunnah dia dah. Boleh. Kita mengajar dulu sebelum daripada sembahyang. Jadi boleh je kalau solat jenazah nak ajar juga. Ya? Misal kata tuan-tuan sekalian, tapi kalau orang tak biasa buat. Ya? Tak jadi kemenda pun. Kalau ajar waktu tu pun tak ingat ke dia. Jadi pakai terus sembahyang je lah. Jadi dah macam mana ustaz? Orang yang baru nak belajar, baru nak belajar sembahyang, bukan waktu tu baru nak dengar taklimat, bukan. Dengar taklimat masa orang bagi kuliah maghrib tu. Ya, masa tu dengar kuliah. Ini apa ustaz terus sembahyang? Tak, jangan marah. Jangan marah. Ya? Nabi tak sunnah begitu pun. Dia tak sunnah begitu pun. Macam kita sembahyang bulan Ramadan, sembahyang tarawih kan? Orang ajar dulu ke?
Dah, pakai terus sembahyang. Ya, jangan marah hak kita tak reti ni apa lah, tak beri beritahu apa pun. Sembahyang raya pun begitu juga. Tiba-tiba sembahyang, kita ni tak tahu. Bukan waktu tu nak ajar, bukan. Mari belajar sebelum sembahyang raya tu. Mari dulu, sebab biasa sesebulan sebelum raya tu orang duk cerita pasal sembahyang raya. Cerita pasal sembahyang raya. Kita duk cerita sembahyang raya dalam kuliah, dia duk main mengecoh. Tuan-tuan sekalian. Dah bila nak pandai? Dah tak main ustaz, koma tua dah, betul dah bagi cucu. Dah cucu pegang mengecoh, dia tukang cucu. Atuk tadi tukang cucu. Tuan-tuan. Gitu. Jadi maknanya kalau orang tak ajar tak boleh marah. Ya, tapi biasanya kita kalau sembahyang raya tu kita beritahu juga. Ya, ajar juga sembahyang supaya dapatlah sekurang-kurangnya ingat waktu itu. Sebabnya tuan-tuan sekalian, hak masa kita bagi kuliah, ya, mungkin dalam 4-5 sah aja. Ya, 4-5 sah aja. Maknanya satu ya, suku masjid pun tak sampai. Tapi bila sembahyang raya sampai melempah keluar orang sembahyang raya. Ramainya orang sembahyang raya. Macam-macam. Orang minat sembahyang raya. Hak tak sembahyang subuh pun, mari sembahyang raya. Tuan-tuan sekalian. Dia rasa ada satu benda sembahyang raya tu. Ya, dia siap cerita ke orang pula. Koma ni kata, umur 75 dah Pak Ngah ni kata. Setakat ingat, tak pernah lagi tinggal sembahyang raya. Bila kita cek Pak Ngah sembahyang subuh, jarang-jarang kata dia. Kadang-kadang. Ada soalan apa tadi? Baik. Dia sembahyang jenazah ini, dia sunat perbanyakkan saf. Ya. Walaupun ada 20 orang sembahyang, paling tidak buat sampai 3-4 saf. Itu afdal. Ya, tuan-tuan. Begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ya, ada. Ya. Okey, ada soalan? Cukuplah ya. Tuan-tuan sekalian. Ya. Belum masuk. Masbuk lah. Dipanggil Mamat Masbuk. Orang gelar dia Mamat Masbuk. Tuan-tuan sekalian. Memang semayang dia masbuk je. Ya, semayang dia sah. Semayang dia sah, tetapi fadilatnya terlalu kurang. Sebab dia sengaja menjadikan diri dia masbuk. Ya. Dia takkan sama dengan orang semayang, walaupun dia semayang tepat juga 20 rakaat ataupun 8-11 rakaat, tapi tak sama dengan orang semayang yang bersama-sama takbiratul ihram dengan imam. Itu yang paling afdal. Ya. Kategori semayang kita ni tak sama, tuan-tuan. Kategori semayang tak sama. Walaupun sembahyang 4 rakaat sama dengan imam, yang walaupun asalnya satu saf saja yang sempat takbir bersama dengan imam, adapun yang 3 lagi tu semua yang lewat, tapi sempat rakaat bersama dengan imam. Dia punya darjat dia, Allah bagi ganjaran dia, kalau kita sebut markah dia, tak sama. Dia tak sama. Walaupun selesai sembahyang tu bersama dengan imam, tapi sudah tentu banyaknya pahala orang yang takbiratul ihram sama dengan imam tadi. Itu dia. Ya. Jadi cukuplah sekadar itu, tuan-tuan sekalian, insya-Allah ya, mudah-mudahan kita boleh faham pada malam ini ya satu bab yang kita bincang. Ya, jadi insya-Allah kita akan berjumpa ya pada minggu yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.